Assalamualaikum dan hai semua. Baiklah, tanpa membuang masa, kali ini FS akan kongsikan kisah mengenai seorang rider yang pergi menghantar pizza ketika waktu kedai dah nak tutup. Dan kejadian seram berlaku ketika dia nak menghantar pizza ke kawasan rumah orang yang order pizza tu. Nak tahu apa yang terjadi pada dia? Jom tonton video ni sampai habis. Assalamualaikum, terima kasih kepada FS kerana menyiarkan kisah aku ini. Aku harap korang enjoy kisah yang aku alami. Kisah ni berlaku pada tahun awal 2018 macam tu. Jadi aku bekerja sebagai rider pizza untuk aku cari duit lebih untuk next semester. Kisahnya bermula bila ada satu malam dalam pukul 10.30 malam macam tu, aku dengan kru lain tengah siap-siap nak tutup dah. Tiba-tiba ada satu order masuk dan semua rider semestinya tak nak hantar sebab dah nak tutup. Jadi masa tu aku fikir nak kejar duit, jadi aku yang rela hati nak pergi hantar. Tambah pula aku nak elak dari buat kerja masa tutup tu. Nak bagi tahu, order tu alamat dia dekat satu rumah kondo lama, tingkat 6 tak silap aku. Kondo tu memang seram sebab dah lama. Jadi, warna bangunan pun dah luntur. Ditambah lagi dengan berlumut dan tak ramai pun yang duduk situ. Hanya dalam beberapa orang je ada. Okey, bergerak nak ke kondo tu dalam 10 minit juga. Dan nak ke kondo tu, kau kena lalu 3 kali bulatan jalan raya. Lepas tu, kau akan lalu kawasan kilang yang malam memang sunyi. Jadi, aku pun dah siap-siap. Pack barang-barang apa semua, aku pun gerak. Lepas sampai je kondo tu, aku jumpa guard minta izin masuk dan aku pun terus ke blok A untuk ke rumah dia. Kondo ni pelik sebab dia berpecah pada dua. Rumah nombor genap semua belah kanan dan nombor ganjil belah kiri. Nak dijadikan cerita, aku tersilap masuk lift. Aku pun tekanlah tingkat 6. Sampai je tingkat atas tu, tempat yang sangat gelap gulita nak mampus. Aku dah menyumpah masa tu sebab aku dah syak. Aku tersilap masuk lift. Tapi masa ni aku tak fikir lagi benda-benda ni. Jadi aku pun dengan panas hati dekat diri sendiri sebab yakin sangat. Aku pun tekan butang nak tutup dan tekan butang G balik ke bawah. Mulanya dekat sini bila pintu dah tutup, tiba-tiba dia buka balik. Lepas tu tutup, buka, tutup, buka. Dekat 3 minit juga aku tengok pintu lift macam tu. Dengan kawasan tu gelap, ditambah pula dengan gangguan benda ni, buat lagi aku marah. Aku dah bengang sangat. Jadi aku keluar dari lift tu. Lepas tu dengan selamba lift tu turun ke bawah, tinggalkan aku. Time ni aku dah start cuak. Sebab yelah, tingkat tu gelap, lift pula dah ke bawah. Nak tak nak, aku kena turun ikut tangga sebab aku nak cepat nak hantar pizza ni. Jadi aku buka lah torchlight dekat phone. Lepas tu benda pertama aku suluh. Aku suluh pintu lift dan benda yang buat aku jadi macam tak tentu hala bila aku nampak ada kesan, ada tapak tangan orang dekat pintu lift tu. Mula dari situ aku dah tak sedap hati. Tapi jenis berani sikit, jadi aku buat selamba je. Walau dah takut, aku gerak pergi ke tangga nak turun. Masa aku turun, aku dah rasa macam ada orang ikut dari belakang aku. Jadi aku apa lagi, setiap tangga aku lompat terus sampai ke bawah. Masa sampai je dekat aras 4 macam tu, aku ternampak satu bungkus orang berbaju putih yang matanya merah bak lampu traffic light tengah tunggu aku lalu depan dia. Aku tersentak. Terus aku campak beg panas pizza yang aku pegang. Lepas tu aku turun tangga secepat yang mungkin. Sampai je dekat aras G, aku terus pergi ke motor untuk balik. Tak sampai sini jadi kacau. Aku gerak balik dan sesampai je dekat guard yang jaga tu orang Bangla. Dia nampak je aku, terus dia macam buat muka pelik pandang aku. Tapi dia bukan pandang aku sebenarnya, tapi dia pandang belakang aku. Aku terus beransur pergi. Lepas tu aku terasa motor aku bergerak perlahan, macam 20 km sejam. Sedangkan aku dah pulas minyak sampai habis. Jadi masa tu aku dah syak, mesti ada yang menumpang aku. Apabila setiba je dekat jalan dekat kilang tu, aku beranikan diri untuk pandang cermin sisi. Dan
benda yang aku jangka. Si hantu bungkus tu ikut aku balik. Rasa gugur jantung aku masa tu. Dia siap berdiri lagi macam mat rempit buat asyik masa malam-malam rempit. Tapi yang aku rasa hebatnya aku bila aku boleh ajak dia borak. Aku cakap dekat dia, kalau kau nak tumpang, tumpanglah. Tapi jangan kacau aku, nanti kita aksiden sama-sama. Lepas tu aku terus bawa motor dengan perlahan. Sesampai je dekat bulatan jalan, aku dah mula rasa ringan je motor. Dalam hati aku dah rasa lega. Aku dah fikir dia tak ikut aku. Tapi aku silap. Rupanya dia dah gerak dulu. Lepas je aku pusing roundabout, aku nampak dia lagi dekat tengah-tengah jalan tengah berdiri sambil loncat setempat. Jadi aku tak boleh nak elak dari langgar dia. Aku pasrah je jalan. Lepas tak sempat aku nak langgar dia, dia dah berada dekat atas. Aku apa lagi, teruskan perjalanan balik store. Alhamdulillah, aku sampai store dengan jayanya. Sampai je store, manager terus tanya aku customer ada buat komplain sebab pizza tak sampai lagi. Lepas tu aku cerita dekat dia apa yang berlaku dan terus call customer nak bagi tahu apa yang berlaku. Benda paling best bila customer tu dengar benda yang berlaku dekat aku, dia hanya gelak. Dia kata benda tu nak makan pizza jugalah tu. Lepas tu aku fikir si hantu bungkus tu tak ikut aku lagi. Rupanya dia ada tengah tunggu aku dekat luar kedai di sebalik pokok tepi jalan. Sekian kisah aku.